Sekarang ni memang kita sedia maklum yang semua orang pun kebanyakannya memerlukan bantuan. Dengan itu, Kubigo telah berkolaborasi bersama Singsoft untuk mencipta satu aplikasi mengumpulkan pemberi dan penerima. Ini adalah aplikasi yang diberi nama Giving App. Saya akan terangkan tentang Giving App ni di akhir video nanti. Hai guys, selamat kembali ke Kubigo. Anda bersama saya Ekram. Saya ada satu soalan untuk semua goers. Macam mana kaya seseorang tu, macam mana berjayanya seseorang tu yang membuatkan diorang fikir diorang adalah jawapan kepada doa-doa anda semua. Yang membuatkan diorang fikir diorang boleh biadab dengan orang tua. Itu adalah topik kita pada hari ini. Kepada mereka yang tahu dengan isu ni, kepada mereka yang tidak tahu, ada satu isu yang viral sekarang ni. Seorang usahawan dan juga influencer dijemput untuk datang memberikan motivasi di sebuah pusat gelandangan di Kuala Lumpur. Tapi bila dia datang ke sana, cara dia bagi motivasi ini ramai yang tidak berkenan. Cara dia kurang ajar dan biadab. Pertama sekali, kita akan tengok video yang viral, yang tular. Ini adalah video yang dimuat naik di IG story dia, tapi setelah mendapat kecaman, dia delete video ni, tapi orang masih lagi sempat download dan repost di literally everywhere lah. Brother ni datang ke pusat gelandangan ni dan dia pergi ke kantin. Di kantin tu ada dalam 11 ke 20 orang dan dia dijemput untuk memberikan motivasi kepada mereka yang ada di sana. Dan semasa motivasi tu sedang berlangsung, brother ni panggil, dia jemput lah kalau ada orang di sana tampil ke hadapan dan berkongsi masa silam dan kehidupan mereka. Lepas tu adalah satu orang pakcik ni. Dengar saja kena tawar RM50 macam tu, siapa yang dah mau kan? Saya pun mau. Lepas tu, pakcik ni datang ke depan dan soalan pertama yang dia tanya, umur berapa? 64. Saya tanya betul-betul. Masa muda dulu, menyesal tak buat betul-betul? Masa muda dulu, menyesal tak banyak main-main, banyak tak buat betul-betul, malas, menyesal tak masa muda? Menyesal, dia cakap menyesal. dari soalan dia ni, kita boleh nampak yang dia judgemental. Dia menghakimi masa silam pakcik ni tanpa dia kenal pun pakcik ni siapa dan apa kisah pakcik ni. Lelaki brother ni memang dia mau satu jawapan je. Dia nak mau jawapan lain. Dia mau pakcik ni cakap dia menyesal. Supaya dia boleh cakap dengan yang lain tu, kamu tengok pakcik ni cakap menyesal kan? Kamu mau ke kamu menyesal? Time tua-tua nanti baru kamu menyesal. Kita tengok. Saya tanya korang. Korang nanti tua nanti baru menyesal kan? Seakan dia memberikan, dia cop pakcik ni gagal. Dan dia bagi contoh kegagalan ni kepada orang-orang yang lain. Padahal dia tak tahu pun cerita pakcik ni macam mana. Dia tak tahu pun cerita orang lain macam mana. Dia terus mau judge pakcik ni di sini sebab dia buat kesilapan dan sebab dia gagal tu adalah kesilapan pakcik tu. Kita tak tahu takdir orang. Setiap orang ada struggle dia sendiri. Kita tak akan faham struggle orang lain macam mana. Bukan dia orang yang pilih untuk berada di sana. Dia orang di sana pun untuk mendapatkan bantuan, bukan untuk dihina, dicaci dan dikeji. Insiden ni macam cerita dalam drama-drama lah. Contoh lah saya kasih satu scene drama, seorang ibu dan anak dia di sebelah jalan. Di sebelah lagi adalah seorang tukang sapu ataupun pemungut sampah. Ibu dia ni cakap dengan anak dia, kau tengok, kalau kau tak belajar bagus-bagus, kau akan jadi pengutip sampah tu. Gambaran tu sama seperti apa yang lelaki ni buat, di mana lelaki ni seakan cop pakcik ni gagal. Dan kamu jangan jadi macam pakcik ni. Nanti time tua, baru kamu mau menyesal kah? Ini lagi paling narsisistik ataupun paling egoistik. Sebab lelaki brother ni, dia ingat dia diturunkan oleh Tuhan sebagai jawapan kepada doa-doa mereka yang berada di sana ni. Pernah tak you all wish one day, tak kisahlah you agama apa, you pray to God, God show me the way how I want to change my life. Pernah tak? What if today is the God send me to help you guys? When will I explain apa? If today your wish, you doa dengan Tuhan, tunjuk, show me the jalan how I want to change my life. If today God send me to help you. Lepas tu, nada dia tu pula. Nada dia tu yang tak boleh tahan tu. Yang macam bapa marah anak. Ataupun abang marah adik. Padahal, orang-orang yang di depan dia tu lagi banyak pengalaman hidup daripada lelaki ni.
Orang-orang di depan dia tu lagi banyak yang diorang boleh sekolahkan lelaki ini. Tapi cara dia tu dan penyampaian dia tu dan message dia tu, kenapa macam tu? Mungkin juga saya boleh memberikan persamaan teknik lelaki ni gunakan dengan satu teknik di dalam pemasaran. Di dalam pemasaran ni ada satu teknik yang dikenali sebagai provocation marketing. Provocation marketing ni definisi ringkas dia untuk menjual barang tu, salah satu strategi dia adalah dengan menimbulkan provokasi, menghina, judge dan buat orang tu berfikir. Dan kalau orang tu yang dengar provokasi itu akan timbul reaksi. Daripada reaksi ini akan timbul action. Ini sama dengan teknik yang digunakan oleh lelaki ini untuk memberikan motivasi. Contoh dia akan buat orang tu rasa down, dia akan hina orang tu, dia akan keji, dia akan caci orang tu untuk buat orang berfikir. Dan ini akan menimbulkan reaksi, dan dari reaksi akan ada action. Itu adalah strategi yang saya rasa, saya tidak tahu, tapi saya rasa dan saya boleh nampak lelaki itu cuba buat macam tu. Dan tapi masalahnya cara lelaki ini tidak sesuai. Dia cuba untuk guna strategi dan teknik ni di golongan yang salah, di golongan tua, di golongan yang berada di sana sebab memerlukan bantuan, berada di sana sebab terdesak. Bukan diorang berada di sana untuk dengar lelaki ini cakap. Lelaki ni adalah hantaran daripada Tuhan untuk menjawab doa diorang. Dan cara dia tu pula menghina pakcik ni macam dia kenal pakcik ni sudah 50 tahun. Dia boleh judge macam tu. Insiden isu ni tengah viral sekarang, mendapat reaksi daripada netizen. MK pun ada tawarkan 50k. Sharnas Ahmad pun mamu ada bagi cadangan untuk pakcik ni saman terus brother ni. Dan banyak lagi reaksi-reaksi daripada netizen. Dan untuk berlaku adil lah dengan brother ni, saya tidak setuju dengan apa yang dia buat pertama sekali. Tapi ada isi hati saya yang cakap bukan niat dia bangun pagi dan datang ke sana untuk menghina dan biadab dengan orang-orang di sana. Saya rasa niat dia bagus, datang ke sana untuk memberikan motivasi, tapi mungkin cara dia salah. Dan untuk berlaku adil, brother ni pun sudah buat kenyataan minta maaf di Twitter dia. Dan saya husnuzon dengan brother ni. Mungkin cara dia salah, tapi saya tidak rasa dia ada niat untuk berlaku biadab. Takkanlah memang dia senaja kan datang sana untuk menghina orang di sana. Lepas tu post pula. Saya tidak rasa dia ada niat. Saya rasa cara dan teknik dia salah untuk buat macam tu. Itulah sebab dia ni mungkin bukan pakar psikologi ataupun mungkin bukan pakar motivasi. Dia buat apa yang dia tahu saja, tapi teknik dia mungkin silap lah di situ. Itu untuk berlaku ataupun untuk husnuzon lah. Husnuzon ni kepada mereka yang tidak tahu adalah bersangka baik kepada brother ni. Dan semestinya isu-isu macam ni dalam 2-3 hari orang lupa lah sudah. Cuma hangat sekarang je. Tapi kita jadikan pengajaran lah. Kita jadikan ini sebagai satu pengajaran. Jangan kita biadab dengan orang-orang tua, khususnya orang-orang yang susah. Khususnya di keadaan waktu yang susah sekarang ni. Dan itulah sahaja daripada saya tentang isu sekarang ni. Sebelum saya mengakhiri perkongsian pada hari ini, ingin saya war-warkan kepada anda semua tentang satu aplikasi kebajikan hasil kolaborasi Singsoft, Tinkervault dan juga Kubigo. Aplikasi ini diberi nama Giving App Malaysia. Kamu boleh search di Google Play Giving App Malaysia, tapi di iOS belum lagi dimuat naik, akan dimuat naik dalam masa terdekat ni. Aplikasi ini akan mengumpulkan penerima dan pemberi di dalam satu tempat untuk memudahkan lagi pengurusan memberi dan menerima ini. Dan kalau kamu masuk di dalam Giving App ni, ada 4 slot di sini. Ini adalah dashboard untuk giver ataupun pemberi. Di dalam dashboard pemberi ini ada find recipient, di mana kita boleh cari recipient, akan dimasukkan ke dalam gift list kita, dan dari sini kita boleh hubungi diorang, kita tahu kedudukan diorang di mana, kita boleh call dan WhatsApp, dan kita boleh tahu apa yang diorang perlukan. Bukan itu sahaja, ada juga senarai food bank terdekat. Kalau anda klik food bank terdekat akan dipaparkan di sini. Bukan itu sahaja, ada juga bahagian untuk report flag, di mana anda boleh mereport kalau terjadi berlaku apa-apa
Jadi tunggu apa lagi? Pastikan anda memberi dan mendapatkan bantuan dengan selamat dan dengan mudah hanya menggunakan aplikasi Giving App. Setakat ni hanya di Google Play tapi akan dimuat naik di App Store pada masa hadapan. Pada masa ni Giving App masih lagi di fasa pertama. Banyak lagi info-info yang kurang di sana, info penerima, info pemberi. Jadi kami meminta bantuan anda semua untuk mengisi info anda sebagai penerima ataupun pemberi di dalam aplikasi ini. Itulah Giving App Malaysia. Pastikan anda download link di description di bawah. Saya akan tunjuk lagi banyak updates dan demo pasal apps ni. Ini adalah sebuah apps kebajikan dengan harapan Giving App Malaysia ni dapat membantu mereka yang memerlukan bantuan di luar sana. Apapun itu sahaja daripada saya. Pastikan anda like dan share. Kepada mereka yang belum subscribe, pastikan anda subscribe. Like kami di Facebook. Pastikan anda share video ni dengan kawan-kawan anda semua. Akan lebih banyak lagi episod menarik dimuat naik pada masa hadapan. Saya jumpa anda di episod yang seterusnya. Gupi Gupi Go, menarik setiap hari.